Kita melihat penghujung dia tu dengan baca Quran, sembahyang, kita pun mencemburui juga. Oh, dia boleh lebih baik kadang-kadang daripada kebanyakan kita pun kadang-kadang. Ada yang memang orang baik, tapi sekali tu tersilap dan dia terkena kali itu. Dan dia terpaksa menanggung sakit ini sampai akhir hayat dia setakat ini. Tak ramai orang yang nak bekerja dekat rumah HIV. Dengar kadang-kadang, oh macam takut kadang. Di sini bukan tempat hukuman, bukan tempat untuk kita memunggah kembali kesilapan lalu. Di sini tempat untuk menyembuhkan tubuh badan dengan perubatan yang terbaik dan untuk menyembuhkan jiwa. Mengikut laporan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, terdahulunya kalau melibatkan lelaki, PLHIV lelaki, majoritinya melibatkan mereka yang terlibat dengan dadah. Tapi kini berlaku pelbagai perubahan kerana yang terlibat ini ada kaitannya dengan MSM ataupun man sex man ataupun lelaki yang terlibat dengan hubungan seksual dengan lelaki. Namun kita tidak mencari kesilapan, tidak mencari di mana punca mereka melakukan jenayah ini. Sebaliknya lebih kepada kita untuk membentuk jiwa, jadikan iktibar dan renungan untuk masa depan bersama. Di sini umpama cahaya dalam melindungi mereka, ada tempat untuk bergantung, ada tempat untuk meluahkan jiwa, ada tempat untuk kita menghidupkan jemaah, ada tempat untuk kembali mencari jalan yang benar berpandu kepada bimbingan mereka yang bertauliah. Di sini segalanya berlaku aduan jiwa. Ustaz rumah ini telah pun 13 tahun ya. Peringkat awal Ustaz melihat ada keperluan untuk menjaga umat Islam yang menjadi pembawa ataupun mereka yang hidup dengan HIV. Sebab sebelum ini ada yang berada di gereja, kemudian di rumah ibadat agama lain, mereka merempat ataupun tak ada tempat perlindungan. Dan bila masuk ke sini mereka terjaga. Sebagai bajikan ada yang mungkin senanglah untuk menguruskan mereka ni ke hospital sebab ada yang dah berkursi roda, dan juga ada yang paling penting sekali terpindah dari segi agama. Jadi Ustaz melihat tempoh 13 tahun ini apa yang telah pun dicapai dalam masa untuk menjaga akidah dan keselamatan mereka ni. Okey, yang paling penting adalah saya sangat bersyukur bila ada rumah perlindungan orang Islam. Jadi maksudnya banyak di akhir hayat mereka tu mereka berada di sini alhamdulillah berbanding dengan berada di rumah ibadat tempat lain sebelum ni kan, sebelum tahun 2009 ya. Itu benda yang paling saya bersyukur sekali lah. Kemudian yang keduanya, apabila kita di sini ada program-program agama, jadi ramai yang datang sini tak boleh nak mengaji, baru nak belajar alif bata tu, tapi mereka belajar sampai boleh baca Quran, sampai khatam dan meninggal. Tidak sedikit macam tu. Dan juga antara yang paling saya bersyukur juga, ada kadang-kadang orang kena HIV ni dipulaukan oleh keluarga buang. Antara yang kita usahakan adalah untuk baik pulihkan hubungan mereka dan keluarga. Jadi maknanya akhirnya keluarga boleh terima mereka, ada yang keluarga ambil jaga dan sebagainya. Itu antara benda yang kejayaan yang kita dapat buat dan bersyukur lah benda itu alhamdulillah. Jadi keinginan mereka kepada agama bagaimana bila mana masuk ke sini? Okey. Jadi dari sudut psikologi dia, ada 4 jenis orang yang kena HIV ni. Bila kena HIV, yang pertamanya ada yang bila kena dia terasa macam nak bertaubat, nak jadi baik. Itu yang pertama. Okey. Ada orang macam ini bila masuk memang nak berubah diri, sembahyang, solat, baca Quran dan sebagainya. Yang kedua dari sudut psikologi dia, ada yang bila kena saja HIV, jadi dia rasa macam nak mati. Maknanya nak bunuh diri dan sebagainya. Dan ada juga beberapa kes macam contoh orang cuba makan ubat dengan cara banyak, maknanya dia tak nak hidup dah. Maksudnya okey, yang ketiganya ada yang kena taklah apa nak jadilah ikut flow saja. Dan yang keempat ada yang aku kena, aku jahat, biar aku jahat terus. Jadi saya tengok daripada empat psikologi ni, bila dia rasa nak ubah diri memang sangat bagus. Dan kadang-kadang sebab itu Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung akhir kita. Kadang-kadang kita melihat
penghujung dia tu dengan baca Quran, sembahyang, meninggal dengan khatam Quran beberapa kali, kita pun mencemburii juga. Oh, dia boleh lebih baik kadang-kadang daripada kebanyakan kita pun kadang-kadang. Jadi maknanya yang nak ubah diri tu ada dan ramai juga, dan itulah yang kita maksudnya bantu dia ke arah tu. Dan Serihat Ustaz juga menguruskan kalau ada yang meninggal ya. Dan mungkin dapat Ustaz kongsikan, mungkinkah ada yang antara mereka ialah bila masuk ke sini akhir hayat mereka tu ditamatkan dengan melakukan amal ibadah. Ya. Jadi maknanya ada tidak sedikit juga yang maknanya bila keluarga tidak menerima dan meninggal di sini, kita dengan beberapa staf lah yang daripada pengurusan dia meninggal sampai ke kubur, kita 4-5 orang ni saja. Kan? Dan alhamdulillah maksudnya dapat diuruskan dengan baik, dan selepas itu baru kadang-kadang keluarga terima, maknanya buatkan kenduri ke, buatkan wakaf ke, korban ke, buat badal haji ke. Itu antara benda yang juga yang kita cuba usahakan, maknanya perhubungan keluarga dengan penghuni di sini. Setengah orang mungkin anggap ini tempat untuk pemulihan, bukan tempat untuk buangan ya. Itu perlu diperbetulkan. Ya, maksudnya bukan tempat buangan, tapi tempat kita memperbaiki segala-galanya. Yang lepas-lepas lah. Yang penting adalah kehadapan ni. Dan bagaimana cara kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ya, di sini hanya menempatkan lelaki. Okey. Dulu kita pernah ada lelaki dan perempuan. Sampai satu masa penyewaan dan sebagainya, dan masalah juga kadang-kadang kalau orang tahu rumah tu untuk perlindungan HIV, kadang-kadang orang tak nak bagi nak sewa. Jadi akhirnya kita buat lelaki saja, dan memang cita-cita saya untuk buka balik perempuan. Sebab rumah untuk perlindungan perempuan juga tidak banyak, sedangkan mutaakhir ini ramai juga orang perempuan yang kena HIV. Dan orang perempuan kena HIV kadang-kadang bukan kerana diri dia, suami dia punya hal kan. Jadi maknanya lebih pada dia kena, bukan salah dia sebenarnya. Itu yang kita lebih bersimpati bagi golongan perempuan kalau kena HIV ini. Baik, dari segi latar belakang yang masuk, adakah perubahan mungkin sebelum lepas dengan sekarang ni? Dari segi keterlibatan mereka dengan aktiviti yang macam mana tu? Okey. Jadi ada orang kadang-kadang kita boleh namakan lah ya. Maksudnya orang jahat yang buat jahat. Okey, maksudnya dia memang tak ada pendedahan yang baik mengenai agama, akhirnya dia buat benda jahat. Dan ada orang kadang-kadang orang baik yang tersilap. Dan tidak sedikit kadang-kadang kita ada beberapa keadaan sebenarnya orang baik sebenarnya. Tapi sekali itu tersilap dan sekali itu terkena HIV. Betul, maknanya kadang-kadang bila kita lihat keadaan-keadaan macam ini, kita rasa simpati juga kan. Pada saya, selain daripada kita belajar agama, memang kita kena minta Allah selalu bimbing diri kita. Sebab bila kita keluar contohnya ke mana-mana, keluar negara ke apa semua yang jauh daripada keluarga, jauh daripada guru kita, jauh daripada kawan-kawan yang menasihati, ketika itu yang menjaga kita hanya kita dan iman kita saja. Sebab itu ada orang baik yang tersilap sebenarnya dalam kes HIV begini. Tapi ada orang memang yang mungkin latar belakang dia agak hitam, tapi nak jadi baik, alhamdulillah. Tapi ada yang memang orang baik, tapi sekali itu tersilap dan dia terkena kali itu. Dan dia paksa menanggung sakit ini sampai akhir hayat dia setakat ni. Tempat ini pernah dilanda banjir. Ya. Tempat ini mungkin berjuang untuk dana yang bukan senang untuk menguruskan aspek kewangan. Jadi macam mana Ustaz melihat cabaran yang berlaku ketika menguruskan rumah amal? Okey, jadi antara cabaran dia sukarelawan, pekerja-pekerja, tak ramai orang yang nak bekerja dekat rumah HIV. Contoh kan, dia dengar kadang-kadang macam takut kan, sebab stigma pada masyarakat itu. Itu antara cabaran, mendapatkan pekerja, mendapatkan sukarelawan. Antara lain adalah family itu kan. Antara lain adalah kekangan kewangan pun sama. Jadi maksudnya kadang-kadang setengah-setengah keadaan tu tiba-tiba belanja agak tinggi. Contohnya ketika tu perlu ubat dan sebagainya, dan baru ni macam banjir tiba-tiba kan. Jadi rumah ni hampir set up macam baru. Bawah ni dia ada 2 tingkat ni, bawah ni habis. Sedangkan pengurusan apa semua banyak di bawah ni. Kan? Jadi tiba-tiba van kita tenggelam, ambulans kita tenggelam, kereta staff tenggelam. Jadi itu yang kadang-kadang lonjakan keperluan-keperluan tu, dan memang ada kekangan-kekangan demikian, tapi mudah-mudahanlah Allah mempermudahkan benda yang susah bagi kita manusia kan. Alhamdulillah, sama-sama doalah. Bila orang diuji, ada yang rasa macam tak dibantu ya. Jadi macam mana untuk mengelakkan motivasi yang kosong? Sebab semua orang rasa macam mungkin dia tahu arah dia digunakan kejelasan akal fikiran untuk bertindak ya. Dia jumpa siapa-siapa. Semua orang macam tiba-tiba diuji, dia memang terduduk kosong dan tak tahu macam mana nak pergi. Okey.
dalam konteks orang HIV, maknanya kalau mungkin di luar sana ada saudara ke ada yang terkena apa semua, maknanya jangan putus harapan sebab macam rumah kita ni sendiri memang fokus untuk HIV, untuk membantu orang, sebab kadang kita faham keluarga tak ada kepakaran menjaga sebab dia agak renyah juga. Luka dia, cara basuh luka dia tak macam luka biasa. Mood dia tak macam orang sakit biasa. Jadi maknanya sebab kita dah 13 tahun di sini, ada pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh kita kongsikan, mungkin nak rujuk sebagai macam nak menjaga, ataupun kalau tak mampu kita silakan. Maknanya selesai syarat-syarat dia, kita terima secara tangan terbuka untuk berada di sini. Jadi masa depannya bagaimana Ustaz melihat kepada ialah mungkin kes yang bertambah ataupun jumlah pegidat yang semakin bertambah, dan juga mungkin beliau tahu ini sebenarnya tempat yang betul-betul fokus untuk ialah Muslim yang terjaga ibadah solat mereka. Jadi bagaimana persiapan seandainya menjadi tumpuan ya? Saya mengharapkan maknanya supaya tempat-tempat kebajikan macam ni perlu diperbanyakkan lagi lah. Jadi kalau di luar sana siapa-siapa yang memang nak bersama-sama buat rumah di cawangan negeri-negeri lain, so kita boleh buat bersama-sama untuk buat cawangan negeri-negeri lain, terutamanya bagi umat HIV perempuan contohnya kan. So di maknanya apa pengalaman yang kita ada kita boleh kongsikan ataupun boleh penaung kepada rumah akan datang. Dan saya sendiri saya memang melihat ramainya orang yang pertambahan di luar sana memang nak akan mengembangkan lagi lah penjagaan rumah di sini, dan mudah-mudahan kesedaran sukarelawan untuk bersama-sama dalam membantu rumah kebajikan terutama seperti ini maknanya makin ramailah mudah-mudahan. Itu dia. Jadi masih ada cahaya untuk mereka yang di sini untuk untuk dapat kekuatan untuk merasai kenikmatan taubat tu macam mana? Ya, maknanya yang penting saya selalu sebut bersama sahabat di sini bahawa Allah tidak melihat di mana kita bermula, Allah melihat di mana penghujung kita. Jika penghujung itu baik, penghujung itulah akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika yang awal itu dibesarkan, maka Sayyidina Umar tidak layak menjadi khalifah umat Islam. Sebab Sayyidina Umar sebelum Islamnya, masya-Allah, bagilah berbagai-bagai keadaan kekerasan yang dia ada. Tapi Allah melihat di mana penghujung itu. Itu yang saya selalu ulang-ulangkan, dan saya selalu ulang-ulangkan juga. Hari ini mudah-mudahan kita berkumpul di Darul Ukhuwah. Satu hari nanti dengan keikhlasan, mudah-mudahan kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti bersama di Telaga Kautsar. Sebab dalam hadis Nabi sebut, siapa yang menjaga golongan ar-riqab, man a'taqa riqab a'taqallahu lahu bikulli aduyin, Allah akan melepaskan setiap sendinya daripada api neraka. Dan orang HIV di negeri Selangor ni difatwakan sebagai golongan ar-riqab, iaitu orang yang terhamba jiwanya yang boleh dibantu. Semoga memberikan kekuatan untuk semua jadi sukarelawan, sekalipun tidak ada rumah tapi hadir memberikan apa jua bantuan yang mereka perlukan ya, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Baik, Cik Ali sekarang umur berapa? Umur saya sekarang 63. 63. Ya. Datang sini masa umur? Saya datang sini umur 62. 62, masa baru lagi lah. Ya, tahun lepas. Macam mana boleh sampai ke sini, Cik Ali? Okey, saya bermula dengan pemasukan saya ke hospital Melaka. Saya sakit. Lepas tu selama sebulan saya di hospital. 2 minggu saya tak sedar lah. Masuk minggu ketiga saya dah sedar. Lepas tu atas nasihat doktor, pakar dekat hospital Melaka suruh saya hantar ke sini. Bila anak buah saya dan adik saya cek tempat ni, dia terus hantarlah direct dari hospital terus ke Darul Ukhuwah. Jadi tentang sakit yang dialami, macam mana boleh terjadi kalau sudi dikongsikan? Okey, mungkin disebabkan masa saya remaja, saya terlalu bebas, ibarat macam selalu pergi clubbing, pergaulan bebas tanpa batas. Mungkin disebabkan dari situ saya mendapat HIV. Tapi saya mendapat HIV ni pun baru saja. Baru? Dapat mengetahui tentang adanya HIV pada diri saya ni adalah awal tahun lepas. Oh, masa tu buat ujian ke atau rasa sakit ke macam mana? Saya sakit, dimasukkan ke hospital Melaka, ambil ujian darah. Bila ambil ujian darah, selepas seminggu saya ujian darah tu, baru doktor mengesahkan yang saya ada HIV. Maaf kalau dapat tanya, terlibat dengan penagihan ke atau melalui hubungan seksual? Saya tak ada
bergaul dengan dadah. Mungkin disebabkan pergaulan seks lah. Macam Cik Ali dah berkahwin ke? Saya masih single lagi. Single lagi? Ya, ya. Ketika disahkan tu kan, macam mana penerimaan Cik Ali? Susahkah atau macam mana ambil masa untuk terima? Okey, pada mulanya saya rasa macam down jugalah untuk menerima apa yang doktor bagi tahu saya. Sebab di usia yang begini, tiba-tiba saya dapat berita yang agak mengejutkan. Tapi setelah nasihat daripada doktor dan kaunselor Hospital Melaka mengatakan tak perlu nak dipikirkan yang lepas. So have to think forward. Jangan fikir yang lepas, kena open minded. Lepas tu baru kita punya badan boleh stabilize balik. Sebab masa saya datang ke sini, saya punya physical saya bukan macam ni. I'm so thin, pucat lah, dengan teruk sangat saya. Selepas 3 bulan saya di sini, baru badan saya naik. Di atas nasihat Encik Awi, Puan Rohaya. Pada peringkat awal, ada tak perasaan macam serba salah ke, malu ke, keberatan ke untuk tinggal di sini? Saya tak ada berasa malu sebab apa yang saya hadapi tu dah berlaku. Cuma saya berasa takut untuk datang ke sini sebab saya tak biasa dengan keadaan tempat bergaul ramai-ramai macam ni, sebab saya biasa tinggal sendirian. So bila dah lama dekat sini, saya dah boleh adapt dengan tempat ni, mix around with everybody. So saya dah rasa macam biasa. Pada mulanya saya tinggal di bawah ni, di bilik ni. Kebanyakan daripada mereka ni adalah bedridden. So susah saya nak bergaul dengan diorang. Tapi saya akan go bed to bed, berkenalan, bersembang, bertanya masalah yang diorang hadapi, yang saya hadapi macam mana. I mean, bukan secara detail lah. Orang kata secara untuk berkenalan sahaja. Okay, baik. Jadi bila berada di sini, saya rasa semuanya terurus. Kebajikan, makan minum, kemudian untuk mendapatkan ubat kan, dan mungkin ada pengisian agama yang Ustaz terapkan supaya kita ni kuat, dan dari agama itulah ada sumber kekuatan macam mana? Okey, setakat ni alhamdulillah saya rasa tempat ni memang baguslah. Kebajikan, makan, ubat, hospital semua dijaga dengan baik. Makan ubat pun dimakan minggu waktu yang ditetapkan oleh doktor. Kebajikan makan pun memang ditetapkan, sentiasa ada makan. Makanannya pun agak-agak menarik juga lah, orang kata tak adalah diabaikan. Kebersihan di tempat ni pun memang dijaga. Saya sebagai staf sokongan di sini, saya banyak menolong bedridden dari pagi sampai ke malam. Bermaksud kudrat ada, jadi memang ada hikmah lah. Cik Ali ni boleh berperanan sebagai pembantu mereka. Ya, saya menjaga mereka dari segi makan, pakaian, kebersihan, mencuci pakaian mereka. Semua saya tolong. Sepanjang setahun lebih dekat sini, pernah tak tengok ada berlaku kes kematian? Selama saya di sini, banyak kematian yang berlaku. Ya, kalau tak silap saya dah ada 7 orang dah yang meninggal di sini saja. Dah ada 3-4 orang yang di hospital, bawa balik sini pun ada juga. Ya. Perasaan saya bila tengok jenazah tu, saya rasa macam keinsafan pada diri saya. Saya takut, bukan takut sebab kematian, tapi kesian dekat keadaan mereka dan rasa sedih. Pengambilan ubat macam mana sekarang ni? Ubat saya makan tiap malam dan pagi. Ubat HIV saya akan makan pada sebelah malam. Sebab saya pun masa saya pergi check dekat doktor, dia orang cakap ada BP, ada high blood pressure, ada kolesterol, tapi still on medication lah, orang kata. Tapi setelah buat beberapa perawatan, cuma tinggal margin sahajalah penyakit-penyakit tu. Even saya punya, dari mula saya masuk sini, saya punya CD4 pun 15 saja, tapi sekarang dah up, dah naik dah. Lagi doktor pun agak macam terkejut dengan fizikal saya masa mula saya datang sini. CD4 saya 15, tapi keadaan saya begitu aktif.
selalunya kalau CD4 15 tu dia kata most probably on wheelchair. Dia tak boleh berjalan secara sendiri. Jadi pengisian agama mungkin solat terjaga di sini. Alhamdulillah, semenjak saya masuk ke sini, solat saya terjaga. Saya banyak belajar pasal agama di sini. Berbanding sebelum ini, saya agak-agak ketinggalan. Memang saya abaikan semua tu. Saya lebih pada kehidupan dunia. Apabila saya dah masuk ke Darul Ukhuwah ni, saya dapat rasa saya perubahan pada diri saya. Boleh solat 5 waktu berjemaah, puasa sunat dan buat kebajikan pada yang memerlukan. Alhamdulillah sangat-sangat. Jadi ada hikmah tu Allah membantu dengan cara begini untuk dekatkan dengan Allah. Alhamdulillah, dia dapat membantu, memberi saya kekuatan untuk melawan penyakit yang ada pada diri saya inilah. Jadi kalau sebut tentang ketenangan, kan apa rasanya ketenangan di saat diuji sebegini? Ketenangan yang saya perlu. Ya, saya ketenangan bila saya bergaul dengan mereka ni, saya tolong diorang, bersihkan bilik, bersembang dengan diorang, saya rasa tenang. Jiwa saya tenang. Saya tak nak memikir fikir-fikir yang susah hati, stres, saya tak nak. Ya, saya nak bagi orang kata happy go lucky. Biar saya sentiasa saya happy saja. Bila saya dah happy, saya tak ada rasa sakit. Saya tak ada fikir sakit. Jadi maksudnya tak boleh duduk diam ya. Sentiasa akan membantu siapa saja yang memerlukan bantuan. Ya, saya sentiasa membantu mereka. Dari apa segi pun. Tak kira pagi ke petang ke malam. Sebab saya memang ditugaskan untuk menjaga bedridden. Dari pagi selepas solat subuh sampailah ke malam. Mungkin ada keinginan untuk anak-anak muda yang tengah umur muda kan. Saya ingin kalau ada peluang, apa yang nak nasihatkan kepada mereka yang mungkin aktif secara seksual ke apa semua, supaya jaga-jaga kalau ada beri peluang lah untuk nasihatkan orang muda. Atas nasihat saya, jangan terlalu social sangat, jangan terlalu bebas bergaul. Jaga batas pergaulan, especially yang muda-muda zaman sekarang ni. Takut perkara macam mana yang berlaku pada diri saya akan berlaku pada mereka pula. Sebab kita tak nampak benda ni berlaku.